Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah malam ini kita sambung kitab Mukasyafatul Khuluq daripada Imam Al-Ghazali. Kita masuk bab yang pertama lagi, yakni mengenai takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selayaknya orang mukmin itu wajar menempatkan dirinya antara rasa khauf dan juga raja, yakni di dalam hati seseorang tadi hendaklah merasa takut dan juga mengharapkan Allah. Maka seorang yang merasa takut itu akan menyebabkan dia meninggalkan maksiat. Maka takut kepada Allah membawa ia meninggalkan maksiat. Dan raja, yakni mengharapkan sesuatu kepada Allah, membangkitkan amal. Seperti seorang itu mengharapkan dapat pahala yang banyak, ataupun mengharapkan keampunan Allah, ataupun mengharapkan agar Allah Ta'ala mengurniakan dia beberapa kurniaan menyebabkan dia ini membangkitkan amal. Dan dikatakan bahawa antara sebab orang boleh bangun pada waktu malam sebagaimana firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka itu merenggangkan belakang mereka dengan arti kata mereka tinggalkan tempat tidur mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum, dan mereka itu berdoa kepada Allah, menyambut seruan Allah kerana dua. Yang pertama khaufan, takut. Yang kedua tama'an, tamak. Yakni tamak dengan arti kata tamakkan keampunan Allah, tamakkan keradaan Allah, ataupun dikatakan dengan raja, yakni harapkan keampunan daripada Allah. Maka mereka berharap mendapat rahmat Allah. Orang yang mengharap itu, dia mengharapkan rahmat Allah dan dia tidak berputus asa dengan Allah. Maka tidak boleh kita berputus asa. Walaupun kita tidak mampu melakukan ibadat yang banyak, tapi kita tidak boleh berputus asa dengan meninggalkan ibadat. Terus melakukan amal ibadat, usaha. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wala tai'asu min rauhillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ia menyembah Allah seraya menarik diri daripada tindakan yang tercela. Maka orang yang ada harapan mengharapkan Allah, maka dia pun menyembah Allah dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Jadi perbuatan-perbuatan yang tercela ditinggalkan dan bertaubat kepada Allah apabila seorang itu sentiasa mengharapkan Allah. Jadi jangan kita mengharapkan Allah dengan kita menangguhkan amal. Tak apa, kita harap nanti Allah ampunkan dosa kita, tapi kita tidak bertaubat, kita tidak beramal. Ini satu sifat yang tercela. Diceritakan ketika mana Nabi Allah Daud AS sedang duduk di tempat ibadatnya. Yang ketika itu Nabi Allah Daud sedang membaca kitab Zabur. Dan ketika mana Nabi Allah Daud membaca kitab Zabur, maka biasanya kadang-kadang binatang akan hampir mendengarnya. Air pun boleh berhenti bila mendengar Nabi Allah Daud membaca kitab Zabur. Lalulah ketika itu Nabi Allah Daud melihat ada sesuatu yang berwarna kemerah-merahan berjalan atas tanah. Lalu dia pun tengok, oh itu cacing. Ataupun ulat ke cacing lah. Dia pun berkata di dalam hati, dia kata dalam hati, apa yang Allah kehendaki dengan Allah menciptakan cacing ni? Apa faedah Allah Ta'ala ciptakan cacing ni? Apa manfaat Allah Ta'ala ciptakan cacing ini? Maka ketika itu Allah memberi pembukaan kepada Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud mendengar, memahami perkataan cacing itu. Lalulah ketika itu cacing itu bercakap dengan izin Allah. Apa kata cacing itu? Wahai Nabi Allah Daud,
Adapun di waktu siangku Allah mengilhamkan kepada aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Kata cacing tadi, dengan izin Allah, Allah Ta'ala fahamkan Nabi Daud itu. Allahu a'lam, takut cacing itu cakap Arab dengan Nabi Daud ke, ataupun dengan bahasa Nabi Daud ke, ataupun cacing itu bercakap dengan bahasa dia. Allah fahamkan Nabi Allah Daud. Lalu katanya, wahai Nabi Allah Daud, di siang hari Allah ilhamkan kepada aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka boleh kita pergi duduk saja memandu ataupun duduk menunggu sesuatu, kita menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pada siang hari, kata cacing tadi. Adapun pada malam hari Allah mengilhamkan kepada aku membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad nabiyil ummi. Dan katanya para ulama mengatakan kalau setiap nama Muhammad boleh diletakkan sayyidina. Maka katanya aku ini diilhamkan oleh Allah pada waktu malam aku berselawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim sebanyak 1000 kali. Subhanallah 100 kali di siang hari, tapi selawat Nabi 1000 kali. Engkau sendiri apa yang kau baca ya sehingga engkau bertanya apakah faedah Allah ciptakan aku ni? Dah kamu apa yang kamu baca? Maka itu sindiran kepada binatang tadi, cacing itu kepada Nabi Allah Daud. Lalu Nabi Allah Daud menyesal kerana memandang rendah kepada cacing yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita telah mengetahui yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Sebab itu kata ulama, kalau dibuka hijab, nescaya kamu akan mendengar pokok-pokok bertasbih. Nescaya kamu akan mendengar binatang-binatang bertasbih. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa menjadikan sesuatu yang ia kehendaki. Maka Nabi Ibrahim AS, Khalilullah, apabila Nabi Ibrahim mengingatkan akan kesalahannya, kadang-kadang membawa ia pensan. Teringat kesalahannya, fikir-fikir pensan dia. Teringat pensan dia. Kadang-kadang hatinya kuat sehingga berbunyi. Lalu Allah mengutuskan Jibril untuk berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, Allah menyampaikan salam kepada kamu. Bagaimana pendapatmu mengenai kekasih yang takut kepada kekasihnya? Kata Jibril, engkau kan kekasih Allah. Macam mana kekasih takut pada kekasih? Katanya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, jikalau sekiranya wahai Jibril, ketika mana aku mengingati akan kesalahanku dan aku memikirkan akan seksaannya, maka aku telah lupa kedudukan aku sebagai kekasihnya. Bila sudah memikir tentang dosa dia, kesalahan dia, memikir tentang azab, maka aku telah lupa kedudukan aku sebagai kekasihnya. Maka demikianlah sifat para nabi, wali Allah, orang-orang saleh dan ahli-ahli zuhud. Mereka itu mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lais mengatakan Allah mempunyai malaikat yang menempati langit ketujuh. Allah mencipta malaikat, ada satu malaikat duduk di langit yang ketujuh. Kerja malaikat ini, kata Abu Lais, mereka itu bersujud kepada Allah. Malaikat yang dicipta pada langit yang ketujuh itu sujud kepada Allah. Sajidun, sujud kepada Allah bila sejak diciptakan. Dan sampai sekarang malaikat yang berada di langit ketujuh itu sujud, dan dia akan terus sujud sampai kepada hari kiamat. Dalam keadaan itu, malaikat yang berada di langit yang ketujuh yang sujud kepada Allah, mereka sujud dalam keadaan menggigil.
lantaran rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang sujud itu kepada Allah tidak akan mengangkat kepalanya sehinggalah berlakunya kiamat. Sedangkan para malaikat itu la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah derhaka kepada Allah dan mengikut segala perintah Allah Taala. Maka dalam keadaan macam itu mereka berkata, Maha suci Engkau, kami selalu mengabdikan dirimu, mengabdikan diri kepadamu dengan sebenar-benar pengabdian. Kalau ahli syurga dia mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatika. Kami tidak betul-betul lagi sempurna dalam mengabdikan diri kepadamu wahai Allah. Maka Allah menegaskan mereka itu, para malaikat yang berada di langit yang ketujuh itu merasa takut kepada Allah yang maha berkuasa kepada mereka, dan mereka itu la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengikut perintah Allah dan tidak pernah derhaka kepada Allah Taala. Maka sekali-kali malaikat tidak pernah derhaka kepada Allah. Lalu Rasulullah mengatakan apabila tubuh seseorang menggigil kerana takut kepada Allah, ataupun apabila seorang itu merasa takut kepada Allah, maka ketika itu berguguranlah dosa-dosa mereka. Maka gugur macam mana? Sebagaimana daun-daun berguguran daripada pokok-pokok, maka jatuh. Sebab itu bila kita dengar bab kematian takut, gugur dosa. Bila kita mendengar tentang kiamat rasa takut, gugur dosa. Bila kita mendengar tentang azab dalam kubur, rasa takut, gugur dosa. Maka apabila seorang itu benar-benar rasa takut kepada Allah, maka Allah gugurkan akan dosa-dosanya. Maka diceritakan pada satu ketika ada seorang lelaki yang amat mencintai seorang perempuan. Maka satu hari perempuan itu memerlukan satu keperluan. Jadi dia dalam keadaan lapar. Lalu dia keluarlah ke rumah, keluar daripada rumah. Lalu dia mencari mana-mana ada orang yang boleh menolongnya. Maka ada seorang lelaki pun mengikutinya. Ketika perjalanan sampai ke tempat sunyi, sementara orang-orang sedang nyenyak tidur, ia membuka rahsianya. Perempuan itu segera menjawab, sebenarnya aku menunggu hingga semua orang tidur. Lelaki tadi tengok tak ada orang, dah gelap malam, semua orang tidur, dia ikut perempuan tadi. Dia pun kata, aku ni ada tujuan ikut kamu ni. Kata perempuan tadi, saja perempuan tadi, sebenarnya aku pun menunggu orang tengah tidur belaka. Maka lelaki tadi rasa sukalah. Jadi lelaki itu ingin mengajak perempuan tadi melakukan maksiat. Mengajak tadi, sebab perempuan tadi kata begitu. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun inginlah menghampiri wanita tadi. Lalu wanita tadi bertanya, adakah kamu melihat semua orang sudah tidur? Ya, semua orang sudah tidur. Baik, aku ingin bertanya kepada kamu, adakah Allah Ta'ala itu sedang tidur? Adakah Allah Ta'ala itu sedang tidur? Lelaki itu tersentak. Lalu lelaki itu menjawab, Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Maka kata perempuan tadi, sesungguhnya zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk itu sedang melihat kita. Adapun orang lain itu yang sedang tidur tidak melihat. Tetapi zat yang tidak mengantuk dan tidak tidur itu sedang melihat kita. Sekalipun seluruh manusia tidak melihat kita, dan zat itulah yang layak ditakuti dibandingkan dengan orang yang tidur keliling tadi. Bila mendengar kata wanita tadi, lelaki tadi tersedar dia. Ini kehebatan. Bila sebut nama Allah daripada hati yang tulus ikhlas, akan menyebabkan hati tadi tersentak. Lalulah lelaki itu sedar, dia pun meninggalkan perempuan tadi, datang rasa takut dia kepada Allah, lalu bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lelaki itu meninggal, maka wanita itu mimpi lelaki tadi.
Lalu ditanya, apa yang Allah Ta'ala lakukan kepadamu? Dia jumpa dengan lelaki tadi, tetapi lelaki tadi sudah wafat. Di mana dia jumpa? Dalam mimpi. Maka dalam mimpi, semua tahu, tidak dapat diingkari, boleh berlaku orang yang kita hidup mimpi dengan orang yang sudah mati. Lalu dia bertanya, dalam mimpi itu bertanya, apa yang Allah lakukan kepada kamu? Lalu kata lelaki tadi, Allah mengampunkan segala dosa aku. Sebab apa? Lantaran rasa takut aku kepada Allah. Bila aku rasa takut kepada Allah, maka Allah membersihkan akan dosa-dosa aku. Sebab itu dikatakan bahawa bila mana kita rasa takut kepada Allah, maka ketika itu Allah menggugurkan akan dosa-dosa. Dan diceritakan lagi dalam satu kisah terjadi di kalangan Bani Israel. Ada satu orang ahli ibadat yang mempunyai keluarga ditimpa kelaparan. Lapar yang sangat kritikal. Lapar yang boleh memberi mudarat. Lalu oleh suami dia minta isteri dia, carilah makanan untuk keperluan. Pergilah minta-minta dengan orang. Maka dia tahu macam itu, isteri dia pun keluar. Rumah yang pertama dia pergi rumah peniaga yang kaya. Takut-takut boleh. Maka pergilah, dan ketika itu satu keluarga dalam keadaan lapar. Lalu wanita itu pun pergi ke rumah lelaki yang kaya tadi. Dia kata boleh, kata lelaki yang kaya, boleh tak kamu memberi sedikit keperluan kepada kami? Kami satu keluarga lapar yang bersangatan, lebih-lebih lagi anak-anak kami. Lalu kata lelaki tadi, timbul dalam hati perasaan jahat dia. Dia kata boleh, tapi kamu kena beri bahagian kamu pada aku. Maknanya apa? Maknanya lelaki itu berniat untuk mengajak wanita itu berzina. Lalu pun bila dengar macam itu, wanita ini takut kepada Allah. Dia pun balik ke rumah. Maka tidak ada makanan, tidak ada, balik rumah. Bila balik rumah, sampai kat rumah tengok anak tengah menangis. Anak tengah menangis, mengeluh, ibu lapar. Lalu anak dia kata, kalau begini ibu tidak ada makanan, kemungkinan saya ini akan mati kelaparan. Anak dia ini terlalu lapar dan tidak itulah. Carilah makanan ibu, carilah. Berikan kepada kami makanan, kata anak dia. Isteri dia tadi tengok anak dia tidak tahan, dia pun tidak tahan juga. Tetapi anak kecil lagi tidak tahan. Lapar bersangatan, dia pun duk fikir-fikir, dia pergi sekali lagi ke rumah lelaki kaya tadi. Bila dia pergi tadi, dia pun terus terang cerita keadaan keluarga dia ini. Cerita tentang keluarga, tolonglah, kami perlukan makanan, perlukan sedikit. Dia kata boleh, lelaki dia, tapi engkau kena penuhi permintaan aku. Maknanya lelaki itu minta agar wanita itu berzina dengannya. Lalulah wanita tadi pun takut kepada Allah, tetapi tidak sanggup melihat anaknya wafat, mati kelaparan. Dalam keadaan dia takut, dia kata baiklah. Dia kata, saya akan cuba melayani kamu. Lalu wanita itu menjadi sangat takut. Ketika mana lelaki itu ingin menghampirinya, tiba-tiba ternyata seluruh tubuh wanita tadi menggigil ketakutan, menggeletar ketakutan. Lalu lelaki tadi bertanya, kenapa? Apa yang kena pada kamu ini? Sampai begini? Kamu sakit ke apa? Terus menggigil seluruh tubuh, dengan kaki, dengan tangan. Takut. Jadi lelaki itu menyangka wanita itu sakit. Apa yang kena pada kamu? Kata wanita itu, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah Ta'ala. Ketika itu tersentak lelaki yang kaya tadi. Lalu dia kata, engkau ini duduk dalam keadaan miskin, tetapi engkau takut kepada Allah. Sepatutnya akulah yang paling takut pada Allah, kerana aku diberi nikmat, diuji oleh Allah dengan nikmat ini. Maka akulah yang lebih tepat takut kepada Allah berbanding dengan kamu. Maka lelaki itu tidak jadi melakukan penzinaan. Lalu
lelaki kaya tadi beri, ambil harta beri kepada wanita yang miskin tadi. Lalulah wanita tadi pun ambil beri makan kepada anak, beli keperluannya. Maka dalam keadaan macam itu dia pun bertaubat kepada Allah. Bila berlaku peristiwa ini? Ini zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala berkata, wahai Musa alaihissalam, kamu pergi berjumpa dengan lelaki itu yang dia ingin berzina, kemudian tak jadi berzina. Katakan kepadanya bahawa Allah Ta'ala mengampunkan akan dosanya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun pergilah berjumpa dengan lelaki kaya tadi dan memberitahu, boleh jadi kamu telah melakukan kebaikan yang Allah beri istimewa pada kamu, yang mana Allah mengampunkan akan dosa kamu. Apa amalan kamu? Lalu lelaki itu cerita dia hampir-hampir mengajak satu orang wanita itu berzina. Tetapi bila melihat wanita itu takut kepada Allah, menyebabkan dia pun jadi tersedar dan dia bertaubat kepada Allah. Dan dia pun merasa takut di atas kesalahan dia. Maka Nabi Musa mengatakan bahawa dengan sebab itu dia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita dapat ilmu, mendatangkan rasa takut, mengingatkan akan dosa-dosa. Ini menyebabkan gugurnya dosa. Kemudian bila orang itu datangnya rasa takut kepada Allah, maka orang yang jauh kepada Allah, jauh daripada rahmat, akan dapat rahmat Allah, jadi dekat dengan Allah. Dan apabila seorang itu dekat dengan Allah, kembali kepada Allah, maka Allah sudah tidak lagi memandang akan dosa-dosa dia, kerana rahmat Allah itu lebih besar daripada segala-galanya. Maka Nabi SAW ada bersabda, Allah menegaskan, aku tidak menyatukan dua ketakutan dan keamanan kepada hamba-Ku. Apa dia dua ketakutan? Siapa takut kepadaku semasa di atas muka dunia, maka dia aman dekat negeri akhirat. Siapa yang takut kepada aku, yakni kepada Allah di atas muka dunia, dia tidak takut kepada Allah dekat akhirat, kerana Allah memberi keamanan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka itu tidak berduka cita. Namun sesiapa yang merasa aman daripada aku semasa hidup atas muka dunia, atas muka dunia tak ada rasa takut, aman saja, tak ada apa-apa. Tak ada fikir ke dosa, tak ada fikir ke mati, tak ada fikir ke amal, tak ada fikir nak ke ibadat, tak ada fikir, rasa aman saja. Maka aku akan buat dia takut nanti yang bersangatan dekat negeri akhirat. Jadi baik kita takut atas muka dunia lah, daripada kita takut dekat negeri akhirat. Takut dekat negeri akhirat membawa kepada tidak selamat. Takut kepada dunia membawa kepada keselamatan dekat negeri akhirat. Maka Allah tidak himpunkan dua ketakutan itu dalam satu, dengan keamanan. Takut, ini dapat aman. Takut dunia, aman akhirat. Takut akhirat, dunia tidak aman. Tak rasa takut atas ke dunia, maka takut di akhirat lebih membahaya. Oleh itu katanya, jangan kamu takut. Takutlah kepada Allah, maka janganlah kamu takut kepada selain pada Allah. Dalam surah Al-Baqarah, wa iyaya farhabun, maka takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurang kita rasa takut bagi orang yang macam kita ini, sekurang-kurang rasa takut itu adalah yang pertama, menjaga ibadat yang wajib. Jangan sampai tidak sembahyang. Yang kedua, jangan melakukan dosa besar. Yang ketiga, jangan buat kezaliman terhadap orang lain. Ini paling kurang tanda dia ada sifat takut pada orang, pada Allah. Jangan buat zalim pada orang. Tak kira zalim dengan lidah, zalim dengan tangan, zalim dengan apa-apa, jangan buat zalim dengan orang. Ini sekurang-kurang tanda bahawa orang itu sudah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka dia antara sahabat yang takut kepada Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, setiap kali dia mendengar baca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang dia jatuh pingsan, tidak sedar. Siapa yang tidak takut pada Sayyidina Umar? Sayyidina Umar orang takut belah ke? Orang takut pada dia, dan dia sangat takut kepada Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia dengar baca Al-Quran, dia jadi takut, lalu dia jatuh pingsan. Dan Allah berfirman dalam suratul Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka rasa gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah akan keimanan kepada Allah. Dan mereka itu adalah orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab ini, dia dengar Al-Quran, dia jatuh pingsan. Dengar Al-Quran, sebelum jatuh pingsan dia menangis, kemudian jatuh pingsan. Bila dengar ayat Al-Quran, pucat muka. Kadang-kadang dengar ayat Al-Quran, menggigil, lalu jatuh pingsan. Selalu tidak sedar diri. Tidak sedar diri kerana apa? Kerana mendengar ayat Al-Quran. Bukan tak sedar diri sombong tu, bukan. Tidak sedar diri, jatuh pingsan. Lalulah, oleh kerana takut, Sayyidina Umar ambil jerami. Dia ambil jerami, dia pegang jerami. Apa dia kata? Alangkah baik kalau aku jadi jerami, tak jadi manusia hari ni. Alangkah baiknya kalaulah ibu aku tidak melahirkan aku, kerana aku terlalu takut kepada Allah. Adapun jerami ini tidaklah dihisap di hadapan Allah. Maka kenyataan dia bukan kenyataan tidak bersyukur dengan Allah. Tidak bersyukur Allah lahirkan dia, bukan. Tetapi kenyataan Sayyidina Umar Al-Khattab ini menggambarkan rasa takut dia kepada Allah. Alangkah baiknya aku menjadi jerami. Kata guru masa belajar tu, kenyataan Sayyidina Umar, dia kata kerana jerami itu dia tidak dibangkit, dihisap. Jadi takut dia kepada Allah, bagaimana dia akan dihisap, bagaimana, sehingga dia mengatakan demikian. Lalu dia kata, lalulah alangkah baiknya kalau ibuku tidak melahirkan aku. Ini bukan kenyataan tidak bersyukur, tapi kenyataan khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Lalu Sayyidina Umar menangis, dan air mata mengalir laju, sehingga orang mengatakan pada wajah Sayyidina Umar ni ada bekas hitam. Bekas hitam itulah bekas mengalir air mata Sayyidina Umar Al-Khattab. Nak beritahu setiap hari Sayyidina Umar ni selalu menangis, nanti akan ada garis, ada sikit macam bintik-bintik hitam, sikit bergarisan, itu tempat aliran air mata Sayyidina Umar mengalir. Masya Allah. Katakan demikian. Lalu bila orang ini banyak menangis takut kepada Allah, apa Rasulullah mengatakan? Rasulullah mengatakan api neraka tidak akan membakar orang yang menangis kerana takut kepada Allah, sehingga air susu kembali kepada kepada tempat susunya. Boleh tak air susu kembali pada tempat susu? Tidak boleh. Maka tidak boleh api neraka membakar orang yang menangis takut kepada Allah. Maka sebab itu orang-orang salafus saleh, Umar bin Abdul Aziz dihabiskan malamnya menangis. Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang sembahyang 1000 rakaat satu hari, malamnya menangis. Hasanul Basri yang siang hari ini memberi nasihat pada orang, malamnya menangis. Imam Abu Hanifah malamnya menangis. Imam Syafi'i malam-malam juga menangis. Imam Malik pun begitu juga. Imam Ahmad jiran kesian dia. Kenapa pada Imam Ahmad itu menangis sama? Siapa buat ke dia? Tak, semua kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut menggugurkan dosa.
menangis lagi-lagilah menggugurkan akan dosa. Menangis itu menarik keampunan Allah. Bukan menangis hilang sesuatu. Kita hilang duit baru kita menangis. Maka dikatakan bahawa menurut satu keterangan, satu kenyataan ulama, di hari kiamat nanti seseorang akan dibawa di hadapan Allah, di atas mahkamah Allah. Maka amal buruknya diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, amal buruknya lebih berat daripada amal kebaikan. Bila ditimbang amal buruknya lebih berat daripada amal kebaikan, lalu malaikat pun diperintah, heret orang itu ke neraka. Wal-iyazubillah. Lalulah ada satu rambut masuk rambut, di situ bulu mata. Ada satu bulu mata itu berkata, demi Allah Tuhanku dan Rasulku Muhammad pernah berkata. Apa yang bercakap itu? Itu bulu mata. Bulu mata boleh bercakap ke? Kan disebut. Maknanya wa tashhadu aujuluhum, tangan, kaki bercakap-cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, mulut tutup, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan bercakap. Lalu ketika di heret itu ada satu bulu mata itu bercakap, demi Tuhanku, demi Rasulku Muhammad. Muhammad itu pernah berkata, Rasulku sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sesiapa yang menangis kerana takut kepada Allah, maka matanya diharamkan daripada masuk di dalam neraka. Masuk mata, bila sebut mata maksudnya seluruh tubuh lah. Macam saya berjalan dengan kaki saya ke masjid. Dah tubuh lain mari ikut lah. Maka demi Rasulku ada mengatakan, mata yang takut kepada Allah, mata itu selamat daripada azab api neraka. Maka bila mendengar macam itu, maka padahal aku selalu menangis kerana takut pada Allah. Itu mata cakap. Mata itu cakap, aku ini selalu menangis pada Allah Ta'ala. Maknanya dia ini orang buat maksiat banyak. Bila orang buat maksiat banyak, lalu bila timbang, ibadat dia sedikit, maksiat dia banyak. Bila maksiat dia banyak, memang dia layak masuk neraka. Tetapi ada satu amalan yang selamatkan dia. Apa dia? Mata itu cakap, aku ini ada menangis takut kepada Allah ketika mengingatkan maksiat tadi. Lalulah dengan satu helai rambut, masuk rambut tu bulu mata. Dengan satu helai bulu mata ini, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa hidup di atas muka dunia. Lalu malaikat Jibril mendengar begitu, sebelum Allah menyatakan apa-apa, katanya malaikat Jibril, fulan bin fulan itu hendaklah diselamatkan kerana bulu matanya telah menjadi saksi bahawa dia menangis semasa hidup di atas muka dunia. Maka ada amalan hebat. Hari ini kita belajar, malam ini ada amalan hebat. Tapi amalan ini kena usaha. Sehingga ulama kata kalau tak nangis pun buat-buat nangis. Tak apa, dia suruh buat-buat menangis. Apa dia? Usahakan supaya menjadi orang yang menangis di malam hari. Maknanya, kalau orang tanya apa amalan-amalan, kita cuba usahakan, cuba duduk saja menangis. Tak nangis lagi, cuba lagi besok. Tak nangis, buat-buat menangis, biar tak apa. Kerana mata ini akan menjadi saksi. Kerana mata ini dah banyak dah dosa, melihat kepada perkara haram. Jadi bersihkan mata kita tadi dengan menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari kiamat kelak nanti, neraka jahanam akan dinyalakan. Bila mana neraka jahanam dinyalakan, maka suara neraka jahanam ni dia menggelegak. Menggelegak kuat. Maka bila menggelegak kuat, menggelegak ni macam air kita masak, maka dia maknanya mendidih ketika itu. Tapi yang mendidih itu bukan air, api yang mendidih, api neraka tadi. Lalu setiap manusia semua akan rasa takut kepada Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika Allah nyalakan, perintahkan malaikat nyalakan api neraka, yang mula-mula sujud malaikat. Malaikat sujud, maknanya malaikat itu takut kepada api neraka. Sehingga malaikat itu bertanya, adakah kami ini golongan malaikat akan diazabkan? Maka Allah mengatakan, kamu bukan golongan yang diazabkan. Maknanya yang tidak bersalah pun takut, apatah lagi yang bersalah macam kita. Lalu dalam keadaan macam itu, sujud
Dan pada hari itu akan dapat melihat manusia itu sujud berlutut takut kepada Allah Ta'ala. Maka setiap umat itu akan dipanggil. Maka bila dipanggil akan diberi catatan amalannya. Apabila mereka datang menghampiri neraka, mereka mendengar suara neraka itu menggelegak, memekik dengan kuat. Gemuruh suara itu, suara neraka mendengar bagaikan menjerit, bagaikan memanggil dengan suara yang amat kuat. Dan masa itu jarak neraka itu dia tak nampak lagi rupanya neraka. Jarak neraka itu lebih kurang 50 tahun perjalanan. 50 tahun perjalanan. Maknanya ketika mana saja dia menerima surat amalan, dia dah dengar dah suara neraka. Tak nampak neraka depan matanya. Kerana apa? Perjalanan neraka itu 500 tahun. Tapi sudah mendengar gelegak dia tu. Mengatakan bahawa betapa dahsyatnya api neraka ini. Wal-iyazubillah. Kita mohon pada Allah agar kita diselamatkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara jalan kalau kita ini lambat rasa takut, duduk termenung sekejap, pejam mata, gambarkan api neraka macam mana. Macam mana api neraka? Nabi Adam AS minta api neraka. Sebab Nabi Adam masuk syurga, maka dikeluarkan daripada syurga, turun atas muka bumi nak masak. Bila masak minta api, lalu minta dengan api sebesar buah kurma. Maka malaikat kata, wahai Adam AS, kalau kamu dapat api neraka sebesar buah kurma, jatuh atas muka dunia, 7 lapis langit, 7 lapis bumi hancur. Itu gambaran api neraka. Sebab tu api neraka tak boleh jatuh atas muka dunia. Kalau duduk atas muka dunia, hancur habis. Besar mana? Besar buah kurma je. Biji buah kurma. Maknanya, boleh jadi kalau orang ada letter tu, pemetik api buka, besar tu je. Jatuh atas muka bumi, api neraka, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hancur. Maknanya, barulah Nabi Adam rasa takut kepada Allah. Sebab tu Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama bertaubat kepada Allah. Maka dalam keadaan macam itu, orang yang takut kepada Allah Ta'ala ini adalah orang yang Allah selamatkan ia daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Moga-moga kita semua dan juga yang mendengar kuliah ini diampunkan dosa oleh Allah dan dijauhkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.